InsyaAllah tak payah pakai ni untuk saya pakai mikrofon tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan pada hari ini. Insya-Allah walaupun semalam sibuk dengan berbagai-bagai balik sampai lewat Alhamdulillah, setelah lama tak hujan, semalam hujan turun lebat. Mungkin sebab banyak sangat bunyi guruh bunyi apa letup-letup tu, jadi hujan pun turun lah, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita tengok sikit tentang sambungan sikit apa yang kita bincang lepas, iaitu berkenaan dengan hakikat tentang qalbu, hati kita, yang kita telah bincang bahawa hati itu terbagi kepada dua. Jadi hati ini adalah roh kita lah, rohaniyah. Jadi yang kita masukkan hati di sini ada dua, satu jantung, itu cara fizikalnya, pusat kehidupan. Yang satu lagi ialah qalbu rohaniyah, iaitu yang merasakan, yang merasa, yang memahami. Lebih jauh lagi, yang akan kenal Allah, iaitu qalbu rabbaniyah, rabbaniyah, hati yang mengenal Allah. Jadi dalam hati ini, hati ini adalah barzah. Barzah ni maknanya di antara roh, roh, nafs dengan jasad. Jadi kita ada roh, kemudian kita ada nafs, jiwa kita, kemudian kita ada jasad. Jadi qalbun tu di antara tiga-tiga tu. Maksudnya dia yang kira sebagai satu alam gitulah kan. Dan qalbu itulah yang digambarkan sebagai raja. Raja ni maknanya dia yang kontrol. Jadi roh tu dia ada di dalamnya emosi dan sebagainya. Dia qalbu ni dia juga sebagai raja, bagaimana yang Allah gambarkan dalam daripada Rasulullah SAW gambarkan dalam hadisnya, manusia tu dua matanya memberi petunjuk, dua telinganya menjadi corong, lidahnya pula juru bahasa, kedua tangannya sayap, dan kedua kakinya adalah pos, tempat dia bergerak, dan hatinya raja. Maka baik raja, baiklah semua sekali. Jadi qalbu itu adalah merupakan satu singgasana di antara nafs, jiwa, dan kemudian hawa nafsu, syahwat, dan juga jasad. Jasad, jadi tiga ni. Jadi dalam hati kita ni sentiasa bertarung, bergaduh, berperang di antara nafsu, hawa nafsu, syahwat, dan juga di antara iman. Jadi dua ni. Jadi nafsu jika menjadi raja, maka dia akan dikendalikan oleh syahwat dia. Nafs bila jadi raja, dia akan dikendalikan oleh syahwatnya. Dan kalau qalbu itu diikat dengan iman, maka dia akan menjatuhkan pandangannya kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sentiasa ada perang lah antara al-iman dan juga nafsu. Ya, sebab itulah di sini banyak perkara-perkara yang kita tengok kenapa kekuatan kelemahan umat Islam, kerana hati
hati yang kuat atau hati yang lemah. Dan siapa yang hatinya itu, kalbunya itu bersih, maka dia akan menangkap isyarat dan petunjuk Allah. Jadi siapa-siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, iaitu Allah akan berikan hidayah kepadanya, menjadi petunjuk kepada hati tadi. Jadi kalau hati kita bersih, maka hati itu akan menjadi satu alat untuk kita mendapat ilmu, isyarat, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang buta pula, ataupun sakit, ataupun rosak kalbunya, maka dia tidak akan disentuh oleh agama, kecuali di luar sahaja, di kulit sahaja. Inilah hakikat agama, tidak akan tersentuh. Jadi sebab itu kita lihat hari ini bagaimana apabila seorang itu memahami kandungan Al-Quran dengan secara yang mendalam, di dalam lub, lub ini maknanya di dalam akal kepada jiwa itu dipanggil lub, yang dalam sekali. Maka ketika itulah Al-Quran itu akan menjadi cahaya kepadanya. Di sinilah kita lihat bagaimana keadaan cahaya itu, nur Quran itu perlu berlaku di dalam hati kita. Inilah yang menjadi masalah hari ini. Oleh kerana kita dah terdidik dan terdorong dengan perkara-perkara yang kita kata sebagai fizikal, sehingga kita terlupa, terputus daripada hati itu sendiri. Dan itulah yang digambarkan Quran. Quran yang membersihkan hati itu ialah Quran yang ada di dalam hati. Seorang tu Quran ni bukan hanya baca saja, tetapi yang menyentuh, yang menjadikan hati itu bersih. Allah gambarkan dalam surah apa ni? Surah yang ke-42 Allah gambarkan ayat yang 52. Allah gambar, auzubillahi minasyaitonir rajim, ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sebelumnya kamu tidaklah mereka mengetahui apakah kitab Al-Quran itu, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, dan kami tunjukkan dia kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar diberikan petunjuk atas siratul mustaqim. Jadi Al-Quran itu sebenarnya yang menjadi cahaya itu bila dia dah masuk ke dalam jiwa tadi, dalam hati tadi, menjadi cahaya kepada hati yang mana akan membawa kepada kekuatan. Jadi sebab itulah pada hari ini kita lihat sebenarnya hati itulah hakikat yang sentiasa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu pada pagi ini kita nak merasai salah satu daripada tanda hati itu bersih, hati itu bercahaya, maka dia akan terbebas daripada segala sesuatu selain Allah. Jadi selain daripada Allah tu, dia tidak akan bersih. Maksudnya akan bersihlah daripada hati tadi. Itulah dipanggil Ruhul Qudus, iaitu akan hati itu akan menjadi masjid, rumah Allah, akan menjadi Baitullah. Jadi sebagaimana yang digambarkan bahawa Allah SWT telah berfirman tentang nur, Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishka kawatin fiha misbah, misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajarah asy-syajaratin mubarakah zaitunahu la syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar nurun 'ala nur yahdillah linurihi man yasha wa yadribullahu amsal linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya itu adalah seperti sebuah lubang yang tidak ditembus, yang di dalamnya ada pelita yang besar, misbah. Pelita itu dalam kaca, dan kaca seakan-akan bintang seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkah.
Pohon zaitunlah yang tumbuh dan tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Dan minyaknya sahaja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Minyak sahaja pun dah cerah. Cahaya di atas cahaya, nur dan nur. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dikehendaki, dan Allah buat perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi itulah digambarkan oleh Rasulullah mengisyaratkan bahawa orang yang beriman itu hatinya, kalbunya sebagai terdapat pelita. Pelita iaitu seperti cahaya yang bergilang gemilang. Cahaya inilah yang akan mewujudkan kita kata keimanan yang menyebabkan syaitan takut kepadanya. Jadi syaitan ni dia tak beranilah, dia takut dengan cahaya yang ada kepada hati tadi. Sebab itulah apabila Quran duduk di dalam hati manusia, maka dia akan jadi cahaya. Contohnya tadi. Jadi kita lihat bagaimana keadaan orang yang beriman kepada Allah, dia sentiasa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala hatinya tadi. Maka sebab itulah kita lihat salah satu daripada akhlak dan kita kata akhlak Allah. Akhlak Allah ni maknanya kehebatan, kesempurnaan, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu, dia sentiasa menghadap kepada makhluknya. Jadi Allah SWT menghadap kepada makhluknya. Jadi sebab itulah Allah SWT memerintahkan kita supaya menghadapkan hati kita kepada Allah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Kan, siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya, yang menghadap wajahnya kepada Allah, dan dia adalah muhsin, orang yang sentiasa memperbaiki diri dia, dan dia mengikuti milah Ibrahim, mengikuti sistem kehidupan agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya, khalilah. Jadi sini kita lihat antara sifat-sifat yang Allah gambarkan kepada kita, iaitu kita sentiasa menghadap Allah SWT. Hati yang menghadap Allah itulah hati yang lurus. Hati yang lurus. Dalam firman yang lain, maka luruskanlah wajahmu kepada agama yang hanif, iaitu fitrah Allah yang telah mencipta manusia menurut fitrah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, dan agama Allah itulah agama yang lurus, tapi agama yang tidak mengetahui. Jadi itu kita lihat bagaimana keadaan pada hari ini, bagaimana yang digambarkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia bercakap dengan orang-orang lain, dengan siapa-siapa pun, dia akan menghadap badan dia, menghadap kepada manusia itu yang berbicara dengan dia. Kerana Rasulullah sallam mencontohi, kita kata yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menggambarkan bahawa Allah Taala sentiasa menghadap penciptanya. Allah memerhatikan penciptanya. Inilah yang disyarahkan dalam Al-Arba'in Al-Hadisan oleh Syekh Sadar Al-Din Al-Qunawi. Dia menjelaskan rahsia akhlak Rasulullah SAW itu, mana Rasulullah kalau bercakap menghadap orang tu, menjelaskan bahawa kesempurnaan manusia adalah dalam berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu Wa Taala yang berhias dan meniru sifat-sifat Allah yang agung. Maka antara akhlak Allah ialah bahawa Allah ni dia menghadap seluruh wajahnya kepada setiap makhluk. Jadi Allah menghadap kepada makhluknya, melihat, memati dan sebagainya, dengan kelayakan ialah. Dan di sinilah kita lihat, maka kita ingin sama-sama melatih diri kita supaya sentiasa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi menghadap ni maknanya hati kita menghadap Allah. Hati kita menghadap Allah. Yang pertama sekali, apa maksud tawajuh menghadap Allah ini? Ialah kita memproses diri kita supaya diri kita ini menyerah kepada Allah. Itu nombor satu. Jadi maknanya hati kita ni nak menghadap Allah ni adalah hati kita menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan secara asasnya maksud menyerah tadi ialah kita memproses diri kita, kita mempersiapkan diri kita untuk disusun oleh Allah. Qada qadar Allah. Dan tidak diatur oleh hawa nafsu. Jadi bertawajuh pada Allah ini, kita bermula dengan penyerahan. Penyerahan hati kepada Allah tadi ialah dengan kita menyusun supaya hati kita ini sentiasa merasakan apa sahaja yang berlaku di hadapan kita ini, qada dan qadar itu adalah merupakan satu daripada Allah.
Subhanahu wa taala. Dan kita menyusun supaya diri kita ini bersedia untuk disusun, diatur oleh Allah. Kalau Allah berikan perkara yang menggembirakan, nikmat contohnya, kita pun syukur. Kita nampak daripada Allah. Kalau Allah berikan kepada kita bala bencana, kita sabar, kita nampak daripada Allah. Kalau Allah berikan kepada kita taat, kita ada kekuatan untuk beribadah, maka pada masa itu kita merasakan bahawa nikmat ketaatan itu daripada Allah, kita pun ikhlas dalam beribadah kepadanya. Kalau Allah SWT memberikan kepada kita maksiat pula, kita tercebur dalam kemaksiatan, tercebur ke dalam sesuatu yang kita pun tak mau, tapi Allah izin masuk dalam tu, qada dan qadarnya, maka kita pun menghadapi maksiat itu dengan taubat, kita kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyerahan. Jadi penyerahan kepada Allah SWT ni maknanya, yang pertama sekali hati kita bertawajuh kepada Allah, bermakna kita menghadap Allah, qada-qadar yang ada tu kita siap sedia ikut, kan? Contohnya seperti tadi, kalau nikmat kita syukur, kalau balak kita sabar, contoh tadi. Kalau taat kita rendah diri, kita rasa bahawa itu daripada Allah, dan kemudian kita mengikhlaskan diri kita dalam ibadah tadi, bukan untuk nak ujub ke, takbur ke dan sebagainya. Dan kalau perkara-perkara bersangkutan dengan maksiat pula, bila kita dah buat satu yang salah, maka kita kembali balik kepada Allah, kita menyesal dan kita kembali kepada Allah, tidak disusun oleh hawa nafsu. Hawa nafsu dia terbalik. Kalau Allah bagi nikmat, dia kufur, dia gunakan nikmat tu untuk melawan Allah pula, melakukan maksiat dan mungkar. Allah beri kepada balak, dia akan makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak merasakan bahawa dia akan menjadi hamba Allah. Dia putus asa. Ada balak putus asa, ada balak putus asa, susah. Yang dia nampak komplain dan komen aja. Dan kemudian kalau Allah bagi kepada taat, dia leka, lalai, dia rasa diri dia taat semayang, tapi dia rasa dia yang semayang, dia yang kuat, dia yang semua. Sehingga akhirnya berlaku ujub, berlaku takbur, sombong dalam kehidupan dia. Ini semua ikut hawa nafsu. Bila dia bagi maksiat, dia bukan nak bertaubat walaupun dia tahu, tapi dia meneruskan, kekal dengan maksiat tadi. Jadi maknanya kita lihat proses penyerahan diri kepada Allah ni, maknanya kita menghadap Allah SWT bermula dengan apa yang berlaku di hadapan kita ini. Kita bersedia supaya kita memproses diri kita ini tidak disusun oleh hawa nafsu, tidak disusun oleh bisikan syaitan. Dan perkara ini mencakupi yang pertama sekali perasaan, rasa hati. Apa yang kita rasa, seronok kita syukur, susah kita sabar, apa di perasaan kita, syuur, yang pertama. Yang kedua, karsah, keinginan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, karsah. Jadi apa yang kita hajatkan itu juga termasuk di dalam menyerah diri kepada Allah. Kemudian yang kita cipta, yang kita nak buat sesuatu, yang kita nak inovasikan ciptaan, dan juga yang kita nak melakukan sesuatu amalan, maka itu semua terletak di bawah proses penyerahan. Jadi hal inilah yang banyak orang tidak sedar, bagaimana dia mengabaikan aspek-aspek perasaan, keinginan, pemikiran dan amal tadi, walaupun dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hari ini manusia mengutamakan yang zahir. Yang zahir je, nampak yang ni, yang tu je, yang zahir je. Kalau kahwin, contohnya nak yang cantik je, nak handsome je, contoh kan. Kalau kerja nak yang hebat-hebat, contohnya kan. Jadi semuanya nampak yang zahir. Kalau pakaian nak yang paling cantik, contohnya. Dan sebagainya lah. Jadi itu adalah, bukanlah kita kata salah dari sudut nak satu yang baik tadi, tetapi dia mengutamakan zahir sehingga dia mengotorkan apa yang ada di dalam hatinya, perasaannya, keinginannya, fikiran-fikirannya dan amalan-amalan tadi dalam keadaan mengikut nafsu tanpa sedar ataupun dengan cara sedar. Dan sinilah kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Jadi itu jangan kita mengikutlah apa yang ada di sekitar tadi. Jadi sebab itu dikatakan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ialah sebenarnya satu perjuangan untuk menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perjuangan untuk melawan nafsu. Jadi dalam diri kita ni ada satu yang susah untuk nak kita lawan tadi ialah nafsu. Sebab tu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengabarkan bahawa hawa nafsu yang ditaati inilah yang menyebabkan kegelapan dan berkaratnya kalbu. Kenapa kalbu kita jadi buta, sakit? Kenapa kita punya hati jadi lemah?
kerana hawa nafsu yang kita taat, kita ikut aja. Allah SWT pun mengajar kita tentang hukum-hukum perjalanan yang mengikut hawa nafsu. Itulah taghut, itulah taghut, itulah jahiliyah. Jadi kita pun diajar doa. Allah Rasulullah mengajar kita supaya kita berdoa. Allahumma inni na'udzubika min nafs muttaba, ataupun nafsu yang diikuti, yang dituruti, kan. Jadi kita lihat bagaimana hawa nafsu yang ditaati itulah yang menyebabkan gelapnya, berkaratnya kalbu, sakitnya hati-hati kita tadi itu. Dan inilah ibarat karat yang ada pada cermin sehingga menghalang cahaya-cahaya kebenaran. Jadi hati itu ibarat kaca, hawa nafsu itu ibarat karat. Sedangkan Al-Quran itu pula adalah cahaya yang akan dipantulkan. Jadi kenapa kita baca Quran tak rasa apa-apa? Kenapa kita solat tak rasa apa-apa? Tak rasa kekuatan, tak ada rasa, kita rasa satu yang memberikan satu cahaya dalam hidup kita, kerana karat-karat yang ada daripada nafsu tadi. Jadi latihan-latihan untuk memerangi nafsu adalah merupakan satu yang sangat perlu, sangat perlu. Sebab tu ada satu kata-kata, sebahagiannya mengatakan tu hadis Nabi, sebahagiannya mengatakan atau mengatakan sahabat. Dia kata kataan itu ialah kita kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar, iaitu jihad melawan hawa nafsu. Maka sebab itulah untuk melawan hawa nafsu ni, dia bermula dengan taubatan nasuha, iaitu kita kena mohon ampun kerana nafsu datang daripada diri kita sendiri. Dia bukan datang daripada luar. Jadi sebab tu kelemahan kita ni bukan sebab musuh kita kuat, Dajjal kuat ke, ada Bill Gates ke, ada perancangan-perancangan jahat ke dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia bermula daripada dalam diri kita. Kita kena dalam diri kita itulah yang mana kita perlu bertaubat, mohon ampun, kita perbaiki dan kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah merupakan jalan-jalan untuk menuju kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ujian-ujian tu sebenarnya bagaimana untuk kita bersabar dalam melawan nafsu dalam diri kita sendiri. Jadi yang kita nak lawanlah diri kita. Ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan tidak diuji? Jadi sinilah kita lihat ujian Allah itu ialah ujian merupakan kesenangan dan kesusahan. Bagaimana nak melawan nafsu kita. Kalau susah, macam mana susah ini, kan? Dibahaskan supaya kita boleh sabar dan sebagainya tadilah, insya-Allah. Di sini kita lihat bagaimana apabila kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka maknanya kita menyerahkan diri kita kepada qada dan qadar Allah dengan mengikut panduan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situlah akan berlaku pertembungan. Nak buat ni ke nak buat tu, nak ikut ke apa yang Allah suruh ataupun tidak ikut. Dekat sinilah kekuatan atau kelemahan. Sebab tu kita nak kena ada kekuatan nak lawan, kekuatan nak lawan. Dan kekuatan nak lawan ni disebut mujahadah. Inilah mujahadah. Jadi untuk lawan ni memang kita kena susah sebenarnya. Kena susah, kerana kesusahan itulah yang akan membawa kepada kekuatan yang lain. Jadi kita ni nak masuk ke hari raya ni, hari raya ni hari yang menyeronokkan dari sudut kita kata tak puasa dah terlepas daripada kesusahan-kesusahan yang ada dan mujahadah tadi. Jadi kita pun dah mula akan berada dalam suasana yang berbeza. Jadi kita nak tengok balik muhasabah balik, kerana ujian tu kat situlah. Sebab tu puasa ni dia ada 3 peringkat, contoh puasa yang pertama syariat. Puasa orang awam. Syariat ni maknanya sekadar tak makan, tak minum dan sebagainya yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua puasa tarikat. Tarikat ni maknanya puasa tu kita jaga daripada dosa-dosa hati, dosa-dosa fizikal. Jadi kita jaga tu maknanya kita sedang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tarik ilallah. Kemudian yang ketiga puasa hakikat. Hakikat ni adalah puasa di mana kita tidak terlepas walaupun satu saat hati kita daripada kecenderungan kepada ghairullah, selain daripada Allah. Jadi hati yang sentiasa menghadap Allah. Macam Rasul sallallahu alaihi wasallam sentiasa menghadap Allah. Bayangkan setiap saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sentiasa berhadapan dengan Allah. Hatinya tu. Dan di sinilah kita lihat
bagaimana perkara itulah sebenarnya memerlukan kepada al-iman, yakin, dan juga memerlukan kepada mujahadah, jihad. Jadi kalau kita tidak ada peningkatan iman dan peningkatan mujahadah, maka kita tak boleh nak melaksanakan puasa hakiki. Puasa syariat batal bila kita makan. Puasa tarikat batal bila kita buat dosa. Bila buat dosa batal puasa tarikat. Lepas tu kena sambung pula lah kan. Kalau syariat batal, kita batal lah sampai maghrib tu tak boleh nak puasa dah. Tapi tarikat batal dengan dosa yang kita buat, dan kemudian disambung balik bila kita bertaubat dan menyesal. Baru disambung balik puasanya. Begitu juga dengan puasa hakikat itu terbatal apabila kita terputus daripada Allah. Terputus daripada menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita fokus kepada sesuatu ghair Allah, sesuatu daripada dunia ni, sesuatu daripada apa yang ada di depan kita ni, fizikal. Terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka terputuslah puasa hakikat. Di sinilah kita melihat apabila kita tidak boleh memiliki kekuatan ruhiyah ini, spiritual ini, maka kita akan lebih lambat dan lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah perjalanan yang ada. Sebab tu akhir zaman ni kita kena kuatkan syariat ni, memang kenalah, memang wajiblah kena buat kan. Kita kena kuatkan tarik tadi, jalanan yang juga hakikat tadi. Tapi tarik dan hakikat tadi dia tidak akan berjalan melainkan dengan kita kata satu suasana yang berterusan. Berterusan. Sebab tu kita nak kena perbanyakkan supaya kita berada dalam keadaan sentiasa berzikir dan berfikir. Berzikir dan berfikir. Kalau kita bayangkan contohnya dekat luar daripada surau ni, musallah ni, kat luar tu ada Zionis tunggu kan. Katalah kan, kalau dekat Masjid Al-Aqsa tu, semayang kalau sebelum ni lah, semayang dalam, kat luar tu ada askar, ada polis Zionis. Ada orang Yahudi. Orang Yahudi ni pula, dia nak tembak, dia tembak je. Kemudian kita dengar pula, dia orang nak masuk. Dia orang nak masuk. Jadi bila dia orang masuk tu, dia akan pukul kan, macam mana yang berlaku baru-baru ni di Masjid Qibli, Masjid Aqsa yang warna hijau tu kan. Dia punya kubah tu. Jadi dia masuk tu pukul. Lepas pukul, tangkap dan sebagainya. Jadi kita bayangkan, kalau kita berada dalam keadaan gitu, agaknya hati kita macam mana? Kalau orang biasa-biasa kan, mungkin kan fizikalnya kan dia nak protect diri dia, tapi hati dia mesti berdebar-debar dan takut. Sebab apa? Berhadapan dengan ancaman. Tapi orang yang bersama dengan Allah tadi, hakikat tadi, yang hatinya tidak terputus daripada Allah, maka dia tidak nampak kedatangan Zionis tu ataupun askar tadi tu sebagai satu yang mengancam dia. Dia tak nampak kan, dia nampak itu sebagai salah satu daripada ujian Allah, kerana dia tidak terputus daripada Allah. Jadi itulah yang kita kata kekuatan. Sebab tu para murabitun ni sampai peringkat mereka boleh bertahan dan bersabar. Malahan mereka ada strategi pula nak berhadapan dengan Yahudi ni kan. Ada banyak strategi lah yang diorang buat, dan inilah yang menyebabkan sampai sekarang Masjid Al-Aqsa masih lagi boleh dipertahankan. Kalau tak ada diorang tu memang dah masuk banyak lah orang-orang Yahudi ni. Jadi diorang ada kekuatan, tapi kekuatan tu bukanlah kekuatan fizikal. Sebab kita nampak fizikalnya dipukul, ditangkap, dibunuh pun ada kan. Jadi kekuatan iman, kekuatan hubungan hati dengan Allah tadi, yang sentiasa bertawajuh dengan Allah, menghadap Allah. Jadi situlah hakikat ibadah tu, hakikat ibadah. Ialah hati yang sentiasa teringat dengan Allah, menghadap Allah. Itu hakikat ibadah. Jadi walaupun syariatnya sembahyang, kita takbir, rokok, sujud, tapi kalau hati kita tidak menghadap Allah, maka sebenarnya kita tak sembahyang lagi. Hakikatnya tak sembahyang lagi. Tak sembahyang lagi. Apa beza hakikat kan? Contohnya kan, kita tengok hari ni kan, kalau syariat kan, tengok orang sembahyang, orang buat baik, kita kata orang tu buat baik, orang tu sembahyang, orang tu tolong orang, sedekah. Itu syariat kan. Tapi hakikat apa? Orang tu buat baik sebab Allah bagi rahmat kat dia. Itu hakikat. Melihat orang tu buat baik, nampak rahmat Allah pada dia. Orang tu buat jahat ataupun buat maksiat kan, hakikat ni melihat Allah laknat dia. Ada sesuatu yang Allah tak suka kat dia contohnya. Itu hakikat.
Kalau kita boleh hubungkan dengan af'al Allah, sifat Allah dengan zat Allah tadi, kita baru kita melihat satu yang sebenar, hakikat yang sebenar. Jadi inilah sebenarnya maksud menghadap Allah, hati yang menghadap Allah, hati yang sentiasa memerhatikan sesuatu dengan pandangan yang sebenar, yang hakiki. Hakiki bahasa orang putih apa? The truth. Truth ni kebenaran kan? Kebenaran. Hakiki ni apa? Tanya orang belajar luar negara kan? Hakiki ni kan, kalau bahasa kita the essence, ataupun essence ni mana suatu yang dalaman kan, yang dalam, essence, hakikat dia kan, ataupun suatu yang betul-betul yang kita tak nampak fizikal, tapi sebenarnya itulah dia. Jadi kita nak kena latih hati, sebab bila sebuah hati ni benda yang hakiki, hakikat. Jadi kalau benda tu baik, ini rahmat Allah. Nampak, ni hubungkan Allah terus, benda yang tak nampak. Maknanya Allah SWT ni memang kita tak boleh nampak physically kan, tapi kita boleh hubungkan dengan perbuatannya, sifat dia, nama dia, dengan zat dia. Itu hakiki. Jadi seorang yang ada hakikat tadi ialah orang yang boleh, hatinya boleh menghadap Allah sentiasa, menyerahkan diri kepada Allah. Itulah hakikat ibadah. Hakikat ibadah ni kalau setakat kita semayang tadi, itu barulah mengikut perintah-perintah syariat tadi kan. Ini proses. Kita nak cerita dari sudut proses, sudut proses. Dari sinilah kita lihat bagaimana keadaan yang berlaku dalam kehidupan seorang yang sentiasa berhadapan dengan Allah, hatinya tadi itu, dia menghadapi sesuatu, dia bukan hanya melihat yang di luar kulitnya, fizikal, tapi dia melihat apa yang ada di dalam. Di sinilah kita mula mengenal Allah. Dan bila hati itu mula mengenal Allah dengan melihat sesuatu yang hakiki, barulah kita akan berjalan menuju kepada dia. Kalau tidak, kita duduk luar je, tak kuat lah, tak kuat. Jadi kalau kita ngantuk kan, ngantuk tu fizikal kan. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya bukan fizikal yang ngantuk, sebenarnya hati yang ngantuk. Contohnya dalam kuliah ngantuk kan. Habis kuliah segar bugar kan. Jadi yang ngantuk tu bukan mata kan. Bukan mata, hakikatnya begitu. Begitu juga suka kan. Suka tak suka kan. Hakikat di dalam hati ni. Dia bukan kita kata benda tu sedap tak sedap kan, tapi sebenarnya hati. Kalau hati tu sentiasa qanaah, contohnya qanaah ni, kita merasa cukup dengan sesuatu tu, walaupun lauk dia tu cuka dengan garam, lauknya campur cuka dengan garam je, maknanya tak ada rasa lain. Kita punya masakan ada manis, ada lemak, ada apa lagi, masin, ada semua ada kan. Ini cuka masam dengan garam je. Macam yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah, kalau dia makan garam pun dah sedap dah. Makan cuka pun sahaja pun dah sedap dah. Cuka ni maknanya contohnya makan apa ni, cider apa? Cider dia panggil apa? Cuka lah. Cuka apa ni, korma kan? Korma cider ke kan? Contohnya. Ya, Nabi dah boleh makan itu dah, walaupun dia satu yang masam dan sebagainya. Kenapa? Kerana hakikat hati tadi yang ada kekuatan untuk qanaah, untuk rasa serba cukup dengan qada dan qadar Allah. Begitu juga dengan kehidupan kita yang lain, samalah. Jadi macam mana kita nak meningkatkan diri kita daripada peringkat sekadar melihat fizikal kepada melihat jalan untuk pergi ke Allah dan melihat satu yang hakiki, yang sebenar, realistik, benda-benda yang essence tadi, ialah dengan kita memproses hati kita. Ya, sebab tu kita kena tengok balik sekarang ni, kita latih hati kita supaya hati kita ni memang benar-benar boleh merasai sesuatu yang hakiki. Tapi nak melihat satu hakiki ni, hati kita kena bersihkan kan. Dia mesti bermula dengan syariat. Maknanya syariat mesti buat betul-betul. Benda yang Allah wajibkan kena buat semua. Kena buat sungguh-sungguh lah, ikut dia punya rukun. Kalau semayang tu ada 13 rukun, kena buat semua kan. Lepas tu apa lagi? Tahara kan, tahara dia ada rukun-rukun dia. Tahara ni
kesucian kan, taharah. Kemudian lepas tu dia ada mana yang syariat kena buat. Bila kita buat yang syariat, baru dia akan pergi kepada tarik, menuju kepada tarik ni apa? Yang menghalang kita. Yang menghalang kita daripada Allah tadi. Perkara yang menghalang kita daripada Allah. Apa dia? Contohnya dosa kita. Dosa zahir. Dosa batin, hati. Dosa hati kan. Itu menghalang. Itu tarik. So kita boleh membuang, mengurangkan halangan-halangan atas jalan menuju kepada Allah tadi. Maka di situlah kita akan bergerak kepada Allah. Sebab tu dia kena mula dengan taubat. Dia kena bermula dengan taubat. Lepas tu barulah kepada hakiki. Bila hati dah bersih tadi, dah tinggalkan benda yang maksiat, dah tinggalkan benda yang haram, benda yang syubhat, kita berhati-hati dengan yang harus, contohnya sampai tidak leka, tidak lalai, tidak melakukan sia-sia, maka barulah kita akan memasuki tariqah kepada hakikah. Pada hakikat ni yang sebenar, baru kita boleh kenal Allah. Baru kita kenal. Kata tak kenal Allah, tersebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, sebut nama-nama dia, sebut af'al Allah. Tapi bila hati ni tidak ada dalam keadaan bersih, tidak dalam keadaan yang kita kata terhalang dengan dosa tadi, maka kita tak akan kenal Allah. Tak akan kenal Allah. Dan bila tak kenal Allah, butalah kita. Buta kita di dunia dan di akhirat. Di dunia kita akan nampak dunia ni lah yang sebenar-benarnya. Kita nampak yang utama dunia ni lah. Ini hakikatnya. Barulah cakap pasal Dajjal. Baru cakap pasal musuh Zionis. Baru cakap pasal syaitan. Bila hati kita dah mula, kita ada kekuatan. Kalau hati tak kuat, walaupun kita tahu tentang Dajjal siapa. Ada orang tanya siapa Dajjal. Siapa Dajjal? Tentera Dajjal siapa? Kita dah tahu planning dia. Pandemik lah apa semua, kita tahu semua. Tapi hati tidak ada kekuatan untuk berinteraksi dengan Allah. Maka kita tak boleh juga nak lawan dia. Kenapa? Kita tak boleh lawan diri kita sendiri. Dajjal datang, sekat makanan. Tiba-tiba kita tak ada qanaah dengan Allah. Qada dan qadar Allah. Kita pun, wa'iyazbillah min zalik. Kalah lah. Dajjal datang, sekat ekonomi. Macam sekarang. Macam-macam undang-undang dah. Siapa nak ternak pun nak kena ada permit. Siapa nak ternak ayam kena permit dan sebagainya. Tak lama lagi nak tanam pun kena ada permit. Tanam pokok-pokok ni kan. Jadi dia boleh buat undang-undang. Fizikal lah. Jadi bila dia buat sesuatu, orang yang hatinya tidak kuat, hatinya sakit, hatinya lemah dengan Allah tadi, dia akan tewas. Dia akan tewas. Jadi sebab tu kita hari ni bulan puasa ni nak kena tengok hati kita kat mana kedudukan jiwa kita ni. Yang kemuncaknya ialah kita kenal Allah. Kenal Allah baru kita. Dan kenal Allah ni bukan kenal dengan akal, berfikir semata-mata. Bukan kenal dengan kita tahu nama-namanya, sifatnya dan perbuatan. Tapi kita kenal dengan hati kita, merasai. Merasai apa yang sepatutnya kita rasa. Macam kita tahu kek apa namanya? Kek batik kek batik kan, yang sedap kan. Kek batik yang sedap katakan kan. Jadi kalau kita tak rasa, tak tahu. Orang kat sini cakap kan, kek batik ni kan ada campur benda-benda yang tak sihat kan. Jadi dia tak rasa lagi, dia boleh rasa. Ada Cadbury? Oh, ada Cadbury kan. Jadi maknanya nak sebut kat sini, kalau kita tak rasa sesuatu tu, kita tak tahu betul-betul dengan sebenar-benar pengetahuan lah. Maknanya kalau kita nak kenal Allah ni, kita sekat tahu je Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi hati kita tak merasai Rahmannya Allah, Rahimnya Allah. Jadi sudah tentulah kita akan tewas. Sebab tu kan mujahadah an-nafs disebut al-mujahid man jahada nafs tadi tu. Seorang yang berjuang berjihad tu melawan nafsunya itu, memang kita nak sampai peringkat merasai. Sebab tu kita nak mula dengan latihan kita menghadap Allah. Menghadap Allah. Dan nak menuju pada hakikat ni, nak menuju pada kenal Allah ni, hati kita kena belajar menghadap Allah. Itulah dia kata puasa hakikat. Iaitu kecenderungan kita, fokus kita, bukan lagi pada sekadar benda-benda yang bersifat fizikal, tapi sesuatu yang bersifat spiritual, insya-Allah. Ini yang berbezakan seorang itu berjuang atau tak berjuang, yang bangkit dengan tak bangkit. Ramai akan terkandas. Kenapa? Proses yang tidak berjalan. Dia bukan dalam bentuk
teori, tapi dalam bentuk fizikal. Jadi Allah izin kan, untuk nak melembutkan hati mesti dalam susah. Kan Allah jadikan dia punya fitrah dia nak lembutkan hati kita ni, nak bersihkan hati kita, diuji dengan kesusahan. Kalau diberikan kesenangan, susah hati kita nak lembut, dia akan keras. Itu berlawanan. Sebab tu macam mana digambarkan puasa ni, Allah bagi ganjaran dia. Semua ibadah ada dia punya ganjarannya, kecuali puasa. Puasa ni ialah sesuatu yang Allah SWT akan bagi sendiri ganjaran ni. Jadi dia boleh jadi 10 kali ganda. Dia boleh jadi 1000 kali ganda. Dia boleh jadi pahala 1,000,000. Maknanya kalau kita nak bayangkan, kita puasa ni, seorang puasa tu, ada orang dapat 1 je. Ada orang dapat sampai 1,000,000. Kenapa? Tergantung kepada al-imsak tadi. Dia menahan diri dia. Adakah dia menahan dirinya sekadar syariat saja, fizikal? Atau menahan daripada dosa, tak buat dosa? Ataupun dia menahan dirinya daripada kelalaian, perbuatan sia-sia, terputus daripada menghadap Allah. Jadi kalau dia menahan setakat syariat saja, mungkin dia dapatlah 1, 2, 10 agaknya. Kan? Wallahu a'lam. Tapi kalau dia menahan diri dia sampai hatinya, puasa hati. Hatinya sentiasa fokus kepada matlamat Allah. Sentiasa fokus pada untuk mengabdikan diri kepada Allah, menghadap Allah, menyerah kepada qada qadar Allah. Hati yang menghadap Allah tadi, maka di situlah puasa itu akan menjadi satu yang luar biasa. Mana digambarkan as-saum atau junnah. Puasa itu adalah atau benteng. Benteng, junnah. Benteng kan. Jadi dia satu benteng. Maksudnya berpuasa ni sebenarnya satu kekuatan. Tapi di situlah kita lihat bagaimana hari ini kita, oleh kerana hati kita kotor, hati kita penuh dengan perkara-perkara yang kita kata tadi, nafsu kita, dosa kita dan sebagainya, maka tak sampai. Sebab tu untuk kita sampai pada kemuncak dengan kita mentauhidkan Allah SWT, zatnya, sifat dan namanya, dan kemudian af'alnya. Nak mentauhidkan Allah ni, dia memerlukan kepada hati. Sebab tu kita ada 2 hari lagi lebih kurang. Hari ni hari yang ke 28. 28, besok 29. Kalau Allah izin nampak anak bulan, raya lah hari Jumaat, kita ada sehari lagi. Kalau Allah izin tak nampak anak bulan, sebagaimana yang digambarkan oleh sebagian orang, jadi berayalah hari Sabtu, ada 2 hari lagi. Jadi 2 hari lagi ni kita nak cuba muhasabah, tengok balik sejauh mana hati kita meningkat, hati kita makin dekat dengan Allah. Apa tanda hati kita makin dekat dengan Allah? Makin kuat. Makin kuat. Kalau semayang lama tu bukan makin ngantuk, makin segar. Kalau baca Quran tu bukan makin letih, makin kuat baca Quran tu. Zikir makin kuat, makin seronok. Sampai peringkat nak buat maksiat pun, ataupun nak buat sesuatu yang lara pun, hati kita rasa berat. Tak maulah, tak mau macam itu kan. Itu tanda hati kita dah mula meningkat, bercahaya. Jadi sampai peringkat benda yang kita selalu buat yang Allah tak suka tu kita tinggalkan. Itu tanda-tandanya lah. Jadi kita tengok, kita lebihkan 2 hari lagi ataupun sehari lagi ni, nak puasa ni, nak bulan Ramadan ni, mana dalam bulan Ramadan ni Allah berikan kekuatan yang lebih, rahmatnya Allah bagi banyak kepada kita, antaranya digandakan pahalanya, digandakan berbagai-bagai perkara. Bukan kita nak tengok pahala tu. Kalau pahala tu syariat, digandakan tu maknanya Allah sayang pada mereka yang berada dalam bulan Ramadan, yang benar-benar berusaha untuk mencapai yang syariatnya, yang tarikatnya dan juga yang hakikatnya. Sehingga akibat bila sampai pada 3 ni, baru sampai kepada makrifat, kenal Allah. Dan bila kenal Allah, dah tak ada lain lagi dah yang lebih hebat daripada mengenal Allah. Mengenal Allah ni pula dia ada banyak peringkat, ada banyak peringkat. Pernah sekali tanya dengan Pak Sumit, tanya dengan dia, Pak Su, macam mana makrifat, macam mana nak kenal Allah? Tanya dengan dia soalan tu. Sekali tu nak tanya dia, nak tahu pandangan yang arif billah, orang yang dekat dengan Allah, yang berpengetahuan, Maka dia kata mengenal Allah ni terlalu luas dan besar. Kita tak akan sampai kepada mengenal Allah yang sempurna. Kerana memang Allah SWT ni dia maha agung, maha hebat, sehingga kan apa yang ada dalam makrifat kita tadi tu terlalu sedikit.
Terlalu tak sampai. Tetapi kita sentiasa proses diri kita untuk mendekati ta'aruf kita, mengenal Allah tadi. Kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menjadi arif, lebih mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah mengenal Allah ni, kalau orang biasa-biasa dia hafal aja Asmaul Husna tu. Dia kata hafal Asmaul Husna dah dapat masuk syurga. Tapi belum tahu. Sebab tu ramai orang hafal juga tapi dia buat maksiat juga. Dia dah hafal buat maksiat sebab itu hanyalah fizikal. Kemudian tariknya bila hafal apa contohnya kita kata asma Allah tadi, nama Allah tadi, bila tariknya banyak, Nabi kata menghisap, kita melihat ada tak sifat kita yang berlawanan dengan kefahaman kita tentang asma Allah tadi. Ada tak dosa-dosa kita? Contoh, kita kata Allah ni Maha melihat. Tapi kita masih lagi berlaku di dalam kehidupan kita seolah-olah Allah tak nampak kita. Macam itu kan? Jadi tak kenal Allah lagi dari sudut tarik tadi, jalan tadi. Kita kenal Allah Al-Qayyum. Al-Qayyum ni Maha berdiri dengan sendiri. Tiba-tiba kita masih memohon kepada manusia, memohon kepada makhluk. Sedangkan Allah ni lah yang tempat yang berhak untuk dipohonkan. Jadi bila kita dah hafal dah asma Allah tadi, sifat Allah, belajar sifat 20, kita hafal nama-nama Allah, kita kata dah hafal lah semua, masuk syurga. Belum tahu, sebab Nabi gambarkan kita kena menghisapnya, melihat sama ada sifat tadi ataupun nama tadi benar-benar selari dengan akidah kita. Itu baru kenal nama dan sifat, belum lagi merasainya. Jadi merasai itulah hakikatnya. Jadi nak sebut kat sini, maka kita sama-sama rasa, sebab kita tak tahu lagi ni kalau Allah izin berlaku kita kata serangan-serangan, berlaku fitnah dan ujian, bila hati kita tak kita proses, kita bimbang, kita tak akan mampu nak lawan. Sebab fitnah yang paling besar fitnah Al-Masih Dajjal, dan fitnah ni memang dekat sangatlah, dekat sangat. Dan kita tak boleh harap pada makhluk tau. Contohnya kita ingat, saya pergi Madinah, ada sahabat-sahabat kita pindah Madinah lah, Madinah Dajjal tak boleh masuk. Dajjal tak boleh masuk, tak bermaksud kita tak keluar bila Dajjal datang. Sebab Nabi gambarkan apabila Dajjal datang ke tepi Madinah tu, maka Dajjal akan gegar Madinah 3 kali. Maka bila gegar 3 kali tu, orang yang hatinya tidak terikat dengan Allah tadi, dia akan keluar pergi ke Dajjal. Maka digambarkan orang munafik, orang yang kafir akan keluar. Kafir ni maknanya hatinya tu walaupun nampak Islam tapi kufur. Nampak Islam tapi kufur sebenarnya. Hakikatnya tu bukannya syariatnya. Syariatnya ada janggut, ada kopiah sebagainya. Syariatnya pakai jubah, sama, tapi hakikatnya kafir. Hakikatnya munafik. Yang hakikat ni lah yang akan keluar. Lari keluar, pergi jumpa Dajjal kat tepi Madinah. Jadi kita ingat, kita dah okey dah, selamat dah duduk mana. Dah, rupa-rupanya wa'iyazbillahi min zalik. Hati kita tadi tidak betul-betul menghadap Allah. Tidak betul-betul terikat dengan Allah. Kita ingat dah selamat. Belum lagi. Sebab kita tak proses. Sebab Nabi bagi hint kat kita, 3 perkara yang kalau tidak kita proses imannya dan amalnya, habis kita akan rosak. Salah satunya Al-Masih Dajjal. Khurujud Dajjal, keluar Dajjal. Jadi kita ingat akhirnya dah selesai dah. Okey dah. Dulu PKP rasa takut macam-macam. Lepas PKP, lepas tahu tentang konspirasi, pakat-pakat kumpul semua. Jumpa, nak buat macam mana, nak lari kat mana. Nak lari kat mana, nak buat bol kat mana sebagainya, contohan. Nak buat retort, nak buat apa. Dia masalah bukan masalah bol, masalah emergency. Bukan masalah retort, bukan masalah kita kekurangan makanan. Itu hanya ujian. Masalah yang sebenar ialah hati kita tidak ada proses untuk menjadi al-qalbun zaki. Hati yang hidup, hati yang bersih. Hati yang faham dan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab tu kita mujahadah an-nafs. Dia bukan hanya sekadar kita tahu aja, tak selamat lagi kita ni. Selagi kita tak melalui proses tarbiyah yang betul bersama-sama dengan madrasah Rasulullah SAW, rukun-rukun tarbiyah yang betul, maka selagi itulah kita tak selamat. Walaupun duk cakap pasal Dajjal, walaupun kita cerita pasal kejahatan kronologi Dajjal, sebab ada di kalangan
tentera Al-Mahdi yang akan berpaling, lari, ada. Kan? Dah jadi tentera pun lari. Ada. Maknanya hati yang tidak sampai lagi benar-benar meletakkan pergantungannya, sandarannya betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu benda ni serius. Dia bukan setakat kita pergi sekolah, pergi kelas, pergi madrasah. Oh, saya pergi Madinah, selamat dah. Oh, saya pergi Syria, tempat-tempat yang tertentu, selamat dah. Kan? Pergi ke Al-Aqsa tentunya mungkin selamat dah. Kan? Ada 3 tempat yang digambarkan akan selamat, kan? Mekah, Madinah, Al-Aqsa. Kan? Yang lain-lain tu memang Dajjal akan datang lah, hentam semua, kan? So 3 tempat ni. 3 tempat ni dalam hadis mengatakan selamat. Tapi selamat tu bukan maksud selamat dia Dajjal tak boleh masuk. Dajjal tak boleh masuk, tapi tentera dia boleh masuk. Kita tengok kat Saudi, kan, yang bermata satu tu, kan, polis dia tu, kan, logo satu, mata satu, kan, perasan, kan? Lepas tu, kan, dia punya kejahatan, sampai ke sebelah Masjidil Haram tu dah ada mall, dah ada apa dah ada kelalaian, dah ada benda-benda yang kita kata tu. Malahan kalau kita dengar lah orang pergi haji, pergi umrah ni, kalau naik kereta teksi ni, kan, naik siapa dulu, laki ke perempuan dulu? Pernah dengar? Naik laki-laki dulu, kan. Kalau perempuan naik dulu, dia cabut, dia colik perempuan tu. Ni biar dekat sana, kan. Kalau turun, perempuan turun dulu, bukan lelaki. Sebab apa? Kalau perempuan tu kat dalam tu, dia lari terus. Boleh, dan pernah berlaku lah. Sebab tu benda ni dia ingatkan kita. Contohnya, kan, macam beberapa tahun yang lepas, bila kami pergi umrah, kan, bulan puasa, kan, ataupun bulan biasa, ada seorang makcik ni, akak ni, dia kata dia jalan-jalan nak cari ni lah, baju nak shopping lah kat Madinah. Lepas tu ada seorang Bangla, macam Bangla lah, dia kata, Malaysia, kan, shopping apa ni, tudung ni, apa, baju murah, dia kata, mak ikut. Dia pun ikut lah, ikut turun tangga, pergi masuk lorong apa semua, dia kata. Lepas tu tengok makin gelap, dia takut, dia patah balik. Ada kat sana. Malahan antara perkara yang menyebabkan berlakunya zina, perkosaan dan sebagainya di tanah haram kerana keadaan di sana. Jadi bukanlah maknanya orang yang duduk kat tanah haram tu selamat, sebab dia ada juga benda-benda yang digambarkan sebagai jahiliyah, maksiat, kezaliman, malahan tentera Dajjal juga. Ya, sebab itulah yang menyelamatkan kita bukannya Madinah tu, bukannya Mekah tu, bukannya Al-Aqsa tu. Yang menyelamatkan kita ialah sejauh mana kita memproses iman kita, memproses hati kita, memproses ibadah kita, akhlak kita, sehingga kita boleh sampai peringkat berjuang pada jalan Allah dengan hakikat yang sebenar. Dengan hakikat yang sebenar, bukan sekadar syariat sahaja. Syariat sahaja. Kita kata kita tahu dari sudut rukun-rukun amal jawarih, amal fizikal, hati tak payah langsung, contohnya. Sebab tu Allah gambarkan, wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan kepada kamu melainkan supaya kamu memurnikan, mengikhlaskan apa yang ada dalam hati kamu dalam ibadah ubudiyah kepada agama yang lurus. Jadi Allah perintah kita supaya memurnikan. Ini maksudnya hati tadi, al-qalbun. Jadi al-qalbun ni dia bukan berita main-main. Macam nak tahu, kita tahu sendiri. Contohnya, kita mula rasa semakin dekat dengan Allah. Nak bangun malam senang, contohnya. Nak solat senang, nak baca Quran senang. Kan? Maksiat-maksiat pula, makin jauh. Kita rasa, tak best lah macam itu, kan. Jadi dia adalah proses tarbiyah yang perlu berjalan. Dan inilah perkara yang sebenarnya berlaku. Saya bagi satu contoh. Contoh, ada seorang daripada kawan kita, seorang ustaz ni lah. Dia dulu pernah belajar di Pakistan, kawan lah. Satu hari, masa peperangan Afghanistan, Malaysia pun hantarlah beberapa orang pergi perang Afghanistan ni. Jadi dia duduk di bawah Abdul Azam, Syekh Abdul Azam, Syahid Syekh Abdul Azam. Jadi dia kata, dia bukan pergi ke tempat yang berjuang tu lagi, tempat training dia tu aja. Dia kata apa? Dia kata, sembahyang lambat pun kena marah. Bukan tak sembahyang berjemaah, sembahyang lambat masuk jemaah. Kan? Orang dah takbir, orang dah baca Fatihah, baru masuk. Habis solat semua kena panggil.
Kena panggil. Kenapa lambat? Oh, minta maaf Syekh, saya sakit perut, kata. Sakit perut. Dia kata apa? Dia kata, kalau kamu nak berjuang pada jalan Allah ni, sakit perut tu bukan alasan ni, kata. Kena buang air sebelum nak subuh tu, kena bangun, buang air siap-siap. Kalau sakit, kemudian minta ke Allah, kan. Kena denda. Denda bukan tak sembahyang, denda sebab datang lewat sembahyang jemaah, lewat. Tu disiplin yang ada. Sebab tu bila saya tanya dengan Pak Sumit sekali tu tentang Al-Mahdi pula, antara soalan-soalan yang pernah tanyalah, Pak Su, macam mana Al-Mahdi ni, antara jawapan dia lah daripada soalan-soalan tu, dia kata Al-Mahdi ni kan, dia punya disiplin sangat tinggi. Disiplin sangat tinggi. Tapi jangan kita bayangkan bila dia kata disiplin sangat tinggi ni, ini disebut oleh orang arif billah, orang alim yang menjaga hati tadi tu, kan. Bila dia kata disiplin sangat tinggi, bukanlah kita bayangkan macam tentera. Kawat kena sama, baju kena semua sereka, sama line contohnya, kan. Jadi sama fizikal tak. Disiplin sangat tinggi maknanya mujahadah an-nafsu tinggi. Pembersihan jiwa tu tinggi. Sehingga zikirnya, Qurannya, bangun malamnya, sehingga dia punya duhanya, dia sudah ibadah. Kemudian sudut akhlaknya pun hebat. Kemudian dari sudut kemampuan dia pula untuk memimpin, mengurus. Kita hari ini banyak pemuda-pemuda yang ada bersemangat nak berjuang. Tapi macam-macam kepahaman yang ada. Ada yang berjuang mesti ada silat, kan? Ada yang berjuang mesti ada grup. Kita kata apa dia panggil, grup apa dia panggil? Brotherhood lah, kan? Dia panggil apa? Yang macam kalau kena pukul semua pergi, kan? Kalau ada orang nak pukul kita, semua pakat pergi belaka, kan? Macam itu, kan? Lebih lagi satu ni, lebih lagi. Apa ada istilah dia? Ini organisasi, tapi organisasi ni lebih lagi daripada tu. Hubungan itu, kalau ada orang nak pukul kai, kan, contohnya nak pukul, kan, tak payah nak tunggu bos, 1,000 orang tu orang sentak. Siapa nak pukul kai, contoh, kan. 3 kali, 4 kali, 5 kali tak kira lah, kan. Ada yang tak ada kala pun ada, kan. Disebut fi sabilillah, kan. Tentera sabil. Tentera sabil, gitulah, lebih kurang sabil-sabil lah, kan. Baik, jadi nak sebut kat sini, kan, sebenarnya dia bukan macam gitu. Dia bukan kita boleh bersama-sama pukul orang yang lawan kita, kita boleh pertahankan sahabat saudara kita, bukan. Kita dengan Allah ni macam mana? Kita dengan Allah ni, iman kita tadi, takwa kita tadi. Jadi masa sekali tu ada orang panggil, kata, dia kata, abang, boleh ke bagi ceramah sikit dekat budak-budak ni? Tapi budak ni dia memang tak nak ceramah. Kita buat kenduri, semua datang. InsyaAllah datang penuh. Tolong menolong, gotong royong, InsyaAllah boleh semua. Tapi bila nak tazkirah sikit je, hilang. Semua duduk kat bawah kemah sana, bawah kemah sini, potong bawang, potong semua. Bagian dengar tak mau, tazkirah, peringatan tak mau. Sikit pun tak mau. Yang ada adalah dia punya ni ketua-ketuanya yang tua-tua, dia janggut panjang sikit ni, kan. Ada. Hak lain semua duduk belakang-belakang. Pernah pergi dakwah dengan dia orang ni? Pernah. Tak nak. Kata, bang, dia orang bukan nak dengar ceramah, bang. Dia orang nak pukul je. Kalau kita kata malam ni kita pergi kat Tokong sana, bantai. Allahu Akbar, semua nak pergi. Pergi semua. Nak pukul Hindu mana ke, Cina mana ke, contoh, kan. Pergi belaka. Jadi kalau katakan dia punya brother kena apalah, memang turun lah, Alhamdulillah lah, dia orang pun tengok kita ni sebagai ni juga lah. Kalau panggil turun lah, insyaAllah, kan. Kalau nak panggil kat Melaka ni, komando pun ada. InsyaAllah kita panggil, kan. Abang sebut je, bang, kat mana, bang? Ada orang nak kacau, kan. Ada seorang ni, ingat lagi. Kalau saya sebut nama, semua kenal. Dia memang terkenal dengan ni, akhir zaman ni. Dia kata, Ustaz, dia kata, Ustaz nak gempur siapa, dia kata. Cakap je. Nak gempur siapa, dia kata. Nak cakap, ada siapa-siapa kurang ajar kat Ustaz ni, cakap je. Saya akan datang, saya akan pukul dia dulu. Jadi bagian-bagian ni lah kita katakan. Bukan tak bagus lah. Ni semua pahlawan Melaka ni, hulu balang Melaka. Tapi
Kalau setakat hulu balang tu dengan nafsu tak boleh kontrol, dengan kesesatan Dajjal bawa besok tak boleh tu, bergaduh sama sendiri. Ni berlaku sekarang. Tak payah Dajjal datang, nak pilih siapa pemimpin je bergaduh dah. Nak pilih parti mana, bergaduh dah. Kan, nak pilih PN ke BN. Nak pilih PN ke BN, nak pilih PH ke BN ke, satu lagi PN baru-baru ni kan, gaduh. Ayahandanya kan, kepimpinannya sebagainya kan, berapa duit boleh bagi. Ni tak semualah, tak semua, tapi hampir semua kan. Tak semua tapi hampir semua. Dia sebut kat sini, tak cukup dengan kita, brotherhood kita sanggup pertahan, sanggup mati. Memang sanggup mati ni, bukan main-main kan, memang sanggup mati. Tetapi adakah itu akan membawa keselamatan di akhirat? Belum tahu. Selagi kita tak proses hati kita, selagi tak proses kefahaman kita, al-aqlu wa'i tersebut kan, akal yang sedar, yang ada Islam dalamnya, ada ibadah di dalamnya, ada kefahaman yang benar, dan hati yang bersih, al-aqlu al-qalbun zaki, hati yang bersih, hati yang hidup, yang kenal Allah, yang dekat Allah, fitrah yang salimah. Selagi tak ada tiga ni, selagi itu kita akan habis berdepan dengan Dajjal. Dajjal bagi duit je. Saya minta maaf lah, sebut sikit lah. Macam mana kita nak ajak dia orang buat ni? Macam mana macam ni? Ni soalan ketua-ketua dia. Kalau kita ajak dia buat bersemayang apa semua, tak mau. Dia orang dah biasa hidup dengan keadaan macam ini, jadi bodyguard. Dia hebat silat ni. Kerja dia paling kuat jadi bodyguard. Sama ada bodyguard orang, ataupun bodyguard kelab malam, ataupun bodyguard mana-mana tempat. Ni kawasan kita ni. Jaga kawasan. Jadi macam mana kita nak ajak kepada perjuangan yang lebih besar daripada jaga kawasan? Mesti ada kesedaran, mesti ada kefahaman. Jadi sebab tu ada sekarang sebahagian dari kepimpinan ni dah ada kesedaran. Alhamdulillah lah, kita boleh bercakap, berbincang sebagainya. Tapi maknanya tak cukup sekadar kita boleh buat je kan. Bang, kalau kita nak kumpulkan dia orang, kena bagi duit minyak dia, contoh kan. Walaupun kita kata yalah mungkin dia tak ada duit nak kena datang, tak apalah, kena bagi duit minyak contohnya. Tapi sebenarnya pengorbanan tadi tu, pengorbanan yang pertama, sanggup tinggalkan dosa, sanggup tinggalkan jahiliah, sanggup tinggalkan sifat munafik, sanggup tinggalkan kekufuran, sanggup tinggalkan kegemaran-kegemaran yang sia-sia dalam hidup. Itu kata pengorbanan yang pertama sekali. Masa saya balik daripada kapal tu, ada buat satu ceramah di stadium, di dalam satu dewan di sebelah stadium Lakin tu. Dulu stadium Lakin sekarang ada stadium Sultan Ibrahim, dia besar. Penuh. Macam-macam grup datang. Ada seorang tu lepas habis rambutnya kerinting. Rasa bukan rambut original sebab cantik sangat. Cantik sangat. Dia kerinting tu macam Michael Jackson sikit. Turun lepas. Jadi bila kita cerita pasal syahid, syuhada apa sebagainya, semangat dia naik semangat angkat tangan. Kan? Start dia kata. Macam mana kami nak pergi ke Palestin? Kami nak hancurkan Israel. Bukan susah sangat kan. Kita ada sekian kan. Macam mana nak pergi? Bawa kami ke sana. Kita naik kapal lagi sini, kita pergi ramai-ramai, habiskan Israel tu. Oh, semangat orang muda lah. Saya pun tengok dengan dia. Saya kata sebenarnya kita nak cakap pasal perjuangan ni, tengok kita boleh tak nak berjuang dengan diri kita sendiri. Sebab pertolongan Allah bukan sebab kita kuat. Kalaulah kekuatan itulah menjadi asbab kekuatan fizikal, menjadi asbab pertolongan Allah, maka Amerika lah Allah tolong daripada dulu. Amerika lah jadi awliya Allah. Komunis Rusia awliya Allah sebab dia kuat. Kan? Sebab dia kuat. Israel, dialah awliya Allah sebab dia kuat, dia ada senjata, teknologi semua. Jadi awliya Allah bukan bermula dengan senjata, bermula dengan silat, bukan bermula dengan fizikal. Awliya Allah bermula dengan hati yang beriman, yang tunduk pada Allah, yang yakin dengan Allah, hati yang ada akidah, hati yang ubudiyah pada Allah,
fikrah yang bersih daripada salutan kapitalis, salutan sekularis, liberal, macam-macam yang lain, ghairal Islam, selain daripada Islam. Jadi dia bermula kat situ. Jadi dia bukan mula dengan orang yang boleh gegar pintu pagar. Orang yang boleh gegar, siapa-siapa pegang gegar-gegar gitu, bukan. Kalau ada pun dia lebih kepada jadi naik setan je, naik jinnya. Oh, dia jadi luar biasa, boleh buat macam-macam sebab jinnya. Amalan-amalan tu. Bukan sebab iman. Kita bimbang. Pergi, tiba-tiba mati, katak tidak ada iman. Kenapa pergi nak tolong? Kerana tolong kawan. Kerana tolong kita punya ketua kita. Kerana manusia, bukan kerana Allah. Orang yang berjihad, berjuang, bukan kerana Allah, bukan kerana tegakkan Islam, kerana Allah tadi, maka tidak dikira. Allah tak kira. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi sebab tu kita nak sebut kat sini, kena betulkan balik semula. Dan kita ingat kita dah selamat dah. Kenapa selamat? Kita brother. Kalau setakat nak turun 20,000, senang-senang aja. Malah ada di kalangan kita yang ada 1 juta pengikut. Ada 1 juta pengikut. Jadi bila kita ada 1 juta pengikut, kita rasa kita kuat. Macam orang politik lah. Pengikut dia punya ahli saja 3 juta. Kuat. Tapi kalah juga. Jadi nak sebut kat sini, kekuatan bukan pada fizikal. Orang beriman, kekuatan pada hati. Sebab tu kita sebut qalbun tadi. Sebab tu kita sebut bertawajuh dengan Allah. Dia bermula kat situ. Jadi sebab tu hari ni kita kena tengok balik. Kita sebut kita dah di akhir Ramadan. Kalau bulan Ramadan ni kita tak boleh dapat keampunan Allah. Kalau bulan Ramadan ni kita tak boleh sayang Allah. Kalau bulan Ramadan ni kita tak boleh mendekatkan diri kita dengan Allah, maka bulan mana lagi yang kita boleh buat? Sedangkan di bulan Ramadan yang Allah buka rahmatnya, pintunya, pintu rahmat seluas-luasnya. Allah tutup pintu-pintu yang membawa kepada bencana dan balak setutup-tutupnya, kita sebut itu. Jadi Allah buka. Tapi bulan Ramadan kita tak boleh lagi. Masih lagi ada ma'akhis, kita kata, keaiban, kelemahan kita. Maka kita ada 2 hari ni pulun lah. Kita ada 2 hari. Malam ni malam 27. Malam 27. Mudah-mudahan malam ni Lailatul Qadar. Mudah-mudahan malam ni malam Lailatul Qadar. Dan jangan tunggu malam. Takut maghrib matilah. Jangan tunggu malam. Sekarang ni. Mula daripada sekarang. 4 rukun mujahadah. Kurangkan bercakap. Diam. Yang kedua, kurangkan makan. Kita dah puasa dah. Tapi habis puasa, ada orang sampai tak boleh nak bangun dah. Alhamdulillah kat sini tak adalah kan. Dekat Arkin ni makan pun cukup tak cukup je kan. Alhamdulillah lah kan. Yang ketiga, kurangkan tidur. Yang keempat, kurangkan bergaul yang sia-sia. Ni semua mujahadah ni. Tapi kenapa kita buat benda-benda ni? Bukan sebab kita nak jadi terror, kuat, silat, boleh lompat sana, boleh lipat bumi, lipat apa sebagainya. Kita nak buat kerana kita nak bersihkan hati kita. Itu je. Kenapa zikir? Allah, bersihkanlah hati aku, ya Allah. Kenapa solat? Ya Allah, hapuskanlah dosa aku, ya Allah. Nak bersihkan hati. Nak bersihkan pemikiran kita. Ya Allah, bersihkanlah akal aku, ya Allah. Al-aqlu wa'i, akal yang sedar. Jadi kita kena buat ni. Lagi dekat dengan nak raya ni, lagi sedih orang beriman. Sebab peluang yang Allah buka ketika bulan Ramadan ni dah makin sikit dah, makin kecil dah. Kalau sembahyang sunat, dapat pahala wajib. Sembahyang wajib, dapat 70 kali ganda pahala wajib. Kan? Kalau Lailatul Qadar, 1000 kali ganda. Lebih daripada 1000 bulan. Bukan 10 kali, lebih daripada 1000 bulan. Jadi kita lihat bagaimana Allah SWT memberikan kepada kita rahmat dalam bulan Ramadan. Tapi itulah, nak habis dah, nak habis dah. Jadi kita tengok bagaimana kita perlu kembali kepada proses tarbiyah Rasul SAW. Yang pertama sekali, syariat, kita kena jaga semua yang wajib, buat semua yang wajib. Apa yang wajib? Menjaga fardu-fardu yang telah ditetapkan. Kemudian kita tinggalkan semua yang haram. Apa yang haram? Segala dosa kecil, dosa besar. Asal dosa aja kita bertaubat. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dosa kecil mata, dosa kecil telinga, lidah dan sebagainya. Kemudian lepas tu, di situ kita naikkan pula
kita proses nak dekat dengan Allah. Apakah yang menyebabkan kita tak dekat dengan Allah? Kenapa kita tak boleh khusyuk? Sebab dosa kita. Sebab kita dilahirkan dengan fitrah. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Lahir-lahir kita bersih dah. Tapi yang rosakkan kita, pembesaran kita tadi. So yang rosakkan ni kita kena buang. Itu sebut kita bertaubat, buang dosa satu. Kemudian sampailah kepada proses hakikat pula. Hakikat ni maknanya kita proses hati kita supaya sentiasa fokus, terikat di bawah Allah Subhanahu Wa Taala, bertawajuh kepada Allah, menghadap hati, sentiasa menghadap Allah. Dan bila kita memproses hakikat ini, insya-Allah kita akan sampai kepada peringkat musyahadah, menyaksikan Allah dengan mata hati kita tadi, dan akhirnya kita akan kenal Allah. Kenal Allah inilah yang setinggi-tingginya. Dan di sinilah kita akan tengok. Bila proses tarbiyah berjalan, syariatnya, fizikalnya, kan, tarikatnya dari sudut kan, hatinya, dan hakikatnya dari sudut roh tadi, maka insya-Allah kita baru boleh bersedia nak lawan dengan ujian-ujian Al-Masih Dajjal. Kalau tidak, kita tak boleh nak, kan, tidak ada kekuatan. Sebab tu kita gambarkan bulan Ramadan ni kita ada peluang ni, cubalah insya-Allah. Dan selain daripada fikir nak raya ni, kan, sebenarnya fikir benda-benda yang kita persiapan, mungkin nak kena ada pakaian ke, makanan ke, kita pastikan setiap persiapan semua ke arah membina kekuatan hati dan iman. Kenapa kita beli baju? Supaya kita raikan kekuatan kita, kemerdekaan kita, membebaskan diri daripada dosa kita, bebas diri daripada neraka Allah. Kita beraya ni sebab kembali kepada fitrah, Aidul Fitr. Aidul Fitr ni kembali, Aid ni kembali kepada fitrah. Jadi maknanya kita nak merayakan sebab kita, Allah dah ampunkan dosa kita, alhamdulillah. Allah dah bagi kita kekuatan tinggalkan benda yang tak elok. Itu maknanya Aidul Fitr. Jadi bila ada benda-benda macam tu, barulah dia akan jadi satu kekuatan, insya-Allah. Itulah aku, insya-Allah, sikit sebanyak sekejap lagi seorang-seorang berangkat. Jadi mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kekuatan, keampunan, dan berikan kepada kita satu jalan untuk kita pulun betul-betul lah, insya-Allah. Lagi 2 hari ataupun sehari je ni, kan, hari ni, besok, kan, kalau Allah izin nampak anak bulan, rayalah kita hari Jumaat. Kalau Allah SWT, kan, tak apa, boleh nak selak boleh, bagi nampak sambil dengar, bagi, ya, tak apa. Sahabat-sahabat kita hari ni semalam qiyam sampai pukul 4, lepas tu dia bangun awal, lepas tu, kan, sambung ni jadi letih sikit lah, kan, maklumlah malam tadi, kan. Jadi insya-Allah kita faham akhir Ramadan ni memang kita qiyam banyak lah, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita tangguhlah, kita baca doa rabitah sama-sama, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fa'athik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilid tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amita rasyati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh, insya-Allah.